Buletin Didik 19 September bersama saya Khairi Hazwan Muhammad Asri. Assalamualaikum dan salam hormat. Kerajaan bersetuju melaksanakan pemberian dos ketiga vaksin COVID-19 selepas liputan imunisasi populasi dewasa di seluruh negara melebihi 80%. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata keutamaan suntikan dos penggalak itu akan diberikan kepada kumpulan berisiko tinggi terlebih dahulu. Ia meliputi anggota Barisan Hadapan Kesihatan, pesakit kurang daya tahan imun, warga emas dengan komorbiditi serta individu yang tinggal atau bekerja di pusat jagaan jangka panjang. Jelasnya suntikan dos ketiga ini dapat meningkatkan tahap imuniti dalam kalangan individu berisiko tinggi terhadap jangkitan COVID-19 yang mungkin menurun dalam tempoh tertentu selepas dos kedua. Untuk itu, panel pakar perubatan dan kesihatan sedang membangunkan garis panduan bagi pelaksanaan pemberian dos ketiga ini. Dalam pada itu, program vaksinasi COVID-19 kepada pelajar berusia 16 dan 17 tahun di Perlis akan bermula esok. Kerajaan negeri meletakkan sasaran sekurang-kurangnya dos pertama vaksin diberikan kepada pelajar terlibat sebelum pembukaan semula sekolah di negeri itu pada 4 Oktober depan. Ketika ini, Jabatan Kesihatan Negeri JKN Perlis sedang melakukan penyelarasan dengan Jabatan Pendidikan Negeri berhubung pemberian vaksin berkenaan. Status pemberian vaksinasi itu akan dikemaskini menerusi aplikasi MySejahtera. Program imunisasi COVID-19 kalangan remaja berusia 12 hingga 17 tahun bermula secara berperingkat di Sarawak pada 8 September lalu, diikuti Labuan pada 11 September. Negeri Pahang juga akan memulakan suntikan dos pertama vaksin remaja esok melibatkan seramai 173,000 remaja berumur 12 hingga 17 tahun. Ia antara usaha memastikan golongan remaja, khasnya yang berusia 16 hingga 17 tahun akan lengkap divaksinasi sebelum sesi persekolahan bermula 3 Oktober depan. Dalam perkembangan berkaitan, keputusan untuk membuka kembali sekolah secara berperingkat bermula 3 Oktober ini penting bagi memberi peluang kepada pelajar tingkatan 5 khususnya menjalani latihan praktikal di makmal untuk mata pelajaran sains. Menurut Pengarah Bahagian Pengurusan Sekolah Harian Zainal Abbas, keputusan ini diambil dengan mengambil kira pelbagai pandangan serta kajian dari seluruh dunia. Ia termasuk daripada sesi libat urus yang dilakukan Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razzie Jidin bersama pelbagai pihak. Beliau berkata keputusan itu juga antara usaha merapatkan kembali pelajar kepada pendidikan secara bersemuka, terutama bagi calon SPM tahun ini untuk menjalani latihan praktikal di makmal yang melibatkan mata pelajaran sains, fizik, kimia, biologi dan sebagainya. Selain itu, pembukaan semula sekolah juga penting untuk murid berkeperluan khas MBK. Sebagai contoh, murid cacat penglihatan di mana sesi PDP secara bersemuka lebih berkesan untuk mereka berbanding di rumah. Pada 12 September lalu, Datuk Dr. Razzie mengumumkan pembukaan semula sesi persekolahan akan menggunakan kaedah penggiliran murid secara mingguan dengan kapasiti kehadiran murid setiap minggu ditetapkan pada kadar 50% daripada jumlah keseluruhan bagi mengurangkan jumlah dalam kelas dan risiko penularan COVID-19. Ia dijalankan mengikut fasa Pelan Pemulihan Negara PPN di setiap negeri. Peperiksaan sijil pelajaran Malaysia ulangan SPMU bagi tahun 2021 akan dilaksanakan selama 3 hari bermula Selasa ini. Seramai 8,077 calon telah mendaftar untuk menduduki peperiksaan itu, membabitkan 200 pusat peperiksaan di seluruh negara. Bagi memastikan kelancaran pengurusan dan pengendalian peperiksaan, 1,568 petugas peperiksaan telah dilantik. Calon-calon turut diingatkan merujuk jadual waktu peperiksaan untuk maklumat mengenai tarikh, masa, kod dan kertas peperiksaan. Ia termasuk arahan dan amaran yang perlu dipatuhi semasa peperiksaan berlangsung. Calon boleh memuat turun jadual waktu berkenaan di portal rasmi lembaga peperiksaan seperti yang tertera. Calon juga diingatkan supaya membawa dokumen pengenalan diri dan penyataan pendaftaran peperiksaan ke pusat peperiksaan. Calon hendaklah mematuhi garis panduan pengurusan dan pengoperasian sekolah KPM serta prosedur operasi standard MKN. Kembali di Buletin Didik. Semua tadika swasta dan pusat perkembangan minda kanak-kanak di negeri fasa 1 dan 2 Pelan Pemulihan Negara PPN sudah dibenarkan beroperasi semula sejak Jumaat lalu. Menurut Kementerian Pendidikan KPM, pihaknya mendapati masih terdapat kekeliruan berkaitan pengoperasian kedua-dua pusat berkenaan di negeri terbabit.
Dalam satu kenyataan, KPM menjelaskan merujuk kepada pengumuman Perdana Menteri pada Rabu lalu, semua tadika swasta, tadika di sekolah swasta, tadika di sekolah antarabangsa dan di sekolah ekspatriat serta pusat perkembangan minda bagi murid 4 hingga 6 tahun di negeri fasa 1 dan 2 telah diberi kebenaran beroperasi. Menurut KPM, pengoperasian berkenaan tertakluk kepada kapasiti bilik darjah dengan penjarakan fizikal. Universiti Putra Malaysia UPM bakal melaksanakan sesi pembelajaran mengikut 3 fasa memandangkan para pelajar akan kembali ke kampus secara berperingkat. Ia termasuk sesi kuliah yang akan dijalankan secara hybrid, iaitu pembelajaran secara fizikal dan dalam talian. Menurut Naib Chancelornya Profesor Muhammad Roslan Sulaiman, fasa pertama yang akan bermula pada 18 Oktober nanti dibuka kepada pelajar berkeperluan untuk kembali ke kampus. Contohnya pelajar-pelajar yang mengikuti latihan klinikal, latihan mengajar, latihan industri yang berada dalam proses penyelidikan, B40 ataupun mana-mana pelajar yang merasakan bahawa berada di kampung tu tidak kondusif untuk mereka belajar, mereka boleh memohon untuk pulang ke kampus, dan juga mana-mana yang memerlukan akses internet dan sebagainya. Tambahnya, proses pengajaran dan pembelajaran PDP bagi tempoh sebelum pembukaan kampus kekal secara dalam talian. Manakala bagi fasa kedua yang akan bermula pada minggu keempat berikutnya, kemasukan pelajar terbuka kepada mereka yang terlibat dengan kerja-kerja makmal dan studio untuk pulang ke kampus. Namun PDP secara hybrid berkemungkinan akan dilakukan pada fasa kedua tersebut, bergantung kepada program atau kursus tertentu yang diambil pelajar. Fasa ketiga pula bermula selepas cuti antara semester, iaitu minggu ke-8, di mana kesemua pelajar akan pulang ke kampus sepenuhnya kecuali mereka yang tidak menerima atau tidak lengkap 2 dos vaksin pada ketika itu. Hampir 2 tahun Pulau Bidung sepi, kini ia mula dikunjungi ramai pelancong yang mengambil peluang bercuti di Pulau Perengganan itu selepas Terengganu beralih ke fasa 3 Pelan Pemulihan Negara. Aktiviti berkemah antara yang menjadi pilihan sekaligus memberi peluang pengusaha tapak perkemahan dan pengusaha bot kembali mencari rezeki. Pulau Bidung yang berkeluasan 203 hektar kerap dikunjungi peminat aktiviti mendaki, berkemah dan memancing. Pulau ini juga syarat dengan sejarah peninggalan pelayaran Vietnam suatu ketika dahulu. Ia menjadi pilihan lokasi perkemahan berbanding pulau lain kerana jaraknya yang dekat dengan tanah besar selain kos sewa tapak yang sangat murah. Memang bersyukur sebab kita dah lama daripada tahun lepas sampai kayaknya dah beberapa kali PKP, last kali boleh juga sampai fasa ketiga ni. Memang sangat happy boleh jalan kawan-kawan, boleh piknik semua, memang terbaik . Okay, Alhamdulillah kita rasa lega lah dengan pengumuman PN untuk yang fasa ketiga bagi Negeri Terengganu sekarang ni. So kita harap pelancongan Negeri Terengganu ini dapat dibangunkan balik seperti sebelum ni, tetapi dalam masa yang sama saya juga berharap SOP kita tetap diteruskan dan juga kita sama-sama menjaga kebersihan kita punya tempat lah semasa beribadah tu. Sebagai salah seorang content creator, saya fahamlah apa yang semua content creator ni adalah satu peluang untuk mereka. Sebab content creator ni kalau dalam musim pandemik ni biasa konten dibuat kat rumah dalam rumah. Tapi sekarang dengan kelonggaran yang diberi ni, mungkin dia boleh buat konten-konten untuk pergi travel dan banyak-banyaknya konten luar daripada kawasan rumah dia. Bagaimanapun, pengusaha tetap berharap orang ramai tidak mengabaikan kelonggaran SOP yang diumumkan oleh kerajaan baru-baru ini. Utamanya apabila mereka nak datang ni, kita perlu pastikan bahawa mereka ini telah mendapat 2 suntikan vaksin dan telah melepasi syarat 2 minggu selepas suntikan kedua. Barulah kita benarkan. Jadi memang syarat utama kita, mereka perlu memberikan bukti bahawa mereka telah divaksin. Kadar vaksinasi melibatkan pemain industri pelancongan di 6 buah pulau di Terengganu sudah mencapai 100%. Buat masa ini, aktiviti pelancongan di Pulau Bidung hanya melibatkan pelancong tempatan dalam jumlah yang kecil.
Kuih Buah Melaka atau lebih dikenali sebagai onde-onde adalah salah satu daripada juadah tradisi yang mudah disediakan. Hanya menggunakan 5 jenis bahan, kuih yang popular bagi masyarakat Melayu di Melaka itu mampu disiapkan dalam tempoh tidak sampai 30 minit. Jom kita ikuti cara membuatnya. Kuih Buah Melaka atau onde-onde antara makanan tradisional yang boleh dinikmati setiap hari. Menurut Rosita Harun yang merupakan pembuat kuih tradisional dari Kampung Pengkalan Minyak Air Molek Melaka, penyediaan kuih Buah Melaka sangat ringkas, cepat dan mudah. Pembuatannya, bahan utama dia adalah tepung pulut dan kita akan campur sedikit dengan tepung beras lah. Barangnya mudah saja untuk kita cari untuk buat kuih ni. Lepas tu dengan gula Melaka biarlah yang asli, sebab gula Melaka tu lebih terasa lemak manis dia. Lepas tu kita kena ada daun pandan lah. Daun pandan kita kisar tu daun pandan yang asli. Jadi sedikit juga pewarna kita masukkan untuk naikkan lagi warna lah. Lepas tu kita akan masukkan kelapa. Kelapa tu biar yang isi putih, cantiklah kelapa tu, sedap makan. Lepas tu kita perasakan sedikit dengan garam. Garam tu untuk rasa lemak dan masin kelapa tu. Sesuailah dengan kuih ni. Untuk memastikan keaslian rasa kuih ini, tepung pulut dan tepung beras diadun bersama air daun pandan yang telah dikisar serta sedikit pewarna untuk menaikkan seri kuih. Selepas diuli menjadi dough, ambil sejemput daripada dough itu sesuai dengan saiz kuih Buah Melaka yang dikehendaki. Masukkan sepihan gula Melaka di dalamnya dan gentil hingga bulat. Setiap langkah perlu dilakukan secara berhati-hati bagi mengelakkan inti kuih Melaka bocor atau kulitnya terlalu tebal. Selepas itu masukkan adunan tadi ke dalam air mendidih. Adunan yang sudah masak akan timbul di permukaan air dan boleh diangkat keluar untuk ditoskan seketika. Selepas itu gaulkan kuih yang sudah siap direbus dengan kelapa parut. Untuk rasa yang lebih enak, isi kelapa yang digunakan tidak terlalu tua. Ini bagi memastikan isi kelapa berkenaan tidak liat sehingga menghilangkan nikmat sebenar kuih tradisional itu. Okay, kuih ni belajar sebab daripada dulu dengan mak akak sendiri akak buat. Jadi sampai sekarang ni lah akak memang kita dah memang tahu buat kuih ni. Dia pun mudah kuih ni. Resepinya pun mudah. Jadi macam akak pun harap anak-anak muda sekarang pun boleh belajar buat kuih ni. Ini kuih tradisi kita. Jadi tak kira nak makan waktu bila pun boleh untuk bulan puasa. Jadi kuih ni harap-harap anak-anak muda kita janganlah lupakan tradisi kuih Buah Melaka kita ni. Kuih Buah Melaka lazimnya dihidang bersama minuman petang. Baik, selepas 3 hari mengelilingi bumi, SpaceX yang membawa 4 pelancong ke angkasa lepas mendarat di lautan Atlantik pesisir pantai Florida, Amerika Syarikat. Inspiration 4 kini jadi misi ke angkasa lepas pertama berjaya dilakukan tanpa kehadiran angkasawan profesional. 4 payung terjun besar membantu menampung kapsul SpaceX Dragon yang dilengkapi pelindung haba untuk mendarat di atas air pada jam 7 malam waktu tempatan. Sebuah bot kemudiannya segera menghampiri SpaceX dan membukakan pintu bagi membolehkan angkasawan keluar. Mereka dipindahkan dengan helikopter ke pusat angkasa Kennedy. Lokasi sama mereka berlepas menaiki roket Falcon 9 Rabu lalu. Kapten misi Inspiration 4 Jared Isaacman yang juga seorang bilioner menyifatkan pengalaman itu sebagai sangat penting buat mereka dan ini hanya permulaan. Isaacman membiayai perjalanan tersebut dengan membayar puluhan juta dolar, menawarkan 3 tempat duduk kepada orang awam iaitu jururawat Haley Arsenault, veteran tentera udara Amerika Syarikat Chris Sembrowski dan Profesor Cyan Proctor. Matlamatnya menjadikan angkasa lepas lebih mudah diakses selain meraih dana untuk tujuan penyelidikan perubatan. Misi membabitkan orang awam seterusnya dijadualkan pada Januari tahun depan. Labu sayung biasanya dibuat berdasarkan 2 warna iaitu hitam dan coklat serta mempunyai bentuk leper seperti labu bocong, labu telah, labu pucung dan labu panai. Biasanya tanah liat yang digunakan. Namun bagi penduduk kampung Sayung, mereka menggunakan sejenis tanah yang terdapat di daerah Sayung yang didapati 1 kaki daripada aras permukaan bumi. Tanah liat yang digunakan untuk penghasilannya adalah tanah liat berwarna kelabu dan tanah liat berwarna kemerah-merahan. Teknik yang biasanya digunakan ialah teknik lingkaran dan picit bagi proses pembentukan labu sayung. Hiasan yang kebanyakannya diguna seperti pecah empat, bunga api, bunga lawang, bunga cakar ayam, bunga tanjung, bunga cengkeh dan pucuk rebung.
Labu sayung kebiasaannya dijadikan tempat menyimpan air dan air yang disimpan dalam labu bukan sahaja segar untuk diminum, malah boleh dijadikan penawar kepada beberapa penyakit seperti demam panas. Arca ini juga penting dalam upacara keagamaan seperti seni bina selain menjadi bahan perhiasan dan cenderahati. Masih di Buletin Didik. Terus kita ke laporan sukan. Selepas menerima rakaman litar tertutup CCTV di Stadium Olimpik Tokyo pada Sabtu lepas berhubung isu yang melanda atlet Paralimpik negara Muhammad Ziad Zulkifli, Majlis Paralimpik Malaysia MPM akan mengadakan mesyuarat pada Selasa ini. Rumusan daripada mesyuarat terbabit termasuk maklum balas daripada penganjur Paralimpik Tokyo dan Olahraga Para Dunia WPA akan dibawa kepada Jawatankuasa Siasatan hujung bulan ini. Presiden Majlis Paralimpik Malaysia MPM, Datuk Seri Megat D. Syahriman Zaharuddin yang juga Chef Dimission Kontingen Paralimpik Malaysia Tokyo 2020 berharap rakaman CCTV di Stadium Olimpik mampu merungkai persoalan di sebalik kontroversi yang menimpa Muhammad Ziad Zulkifli. Bagaimanapun, beliau yang selesai menjalani kuarantin wajib 2 minggu hari ini selepas pulang ke tanah air dari Jepun pada 6 September lalu, enggan mendedahkan butiran rakaman CCTV yang diterima dan maklum balas penganjur Paralimpik Tokyo dan Olahraga Para Dunia berhubung rayuan Malaysia kerana tidak mahu menjejaskan siasatan yang sedang berlangsung. Pada 31 Ogos, hari ke-7 Tamasya Paralimpik Tokyo, Muhammad Ziad dinafikan sebagai pemenang pingat emas acara lontar peluru lelaki F20 dengan catatan lontaran sejauh 17.94 meter yang juga rekod baru dunia. Atlet berusia 31 tahun itu diklasifikasikan sebagai Did Not Start DNS atau tidak memulakan saingan susulan protes dilakukan terhadapnya oleh pasukan Ukraine yang mendakwa beliau lewat melaporkan diri di bilik menunggu sebelum pertandingan berlangsung. Dan atlet Ukraine Maxim Koval diumumkan sebagai pemenang pingat emas dengan lontaran sejauh 17.34 meter. Pada 3 September, Kementerian Belia dan Sukan bersetuju untuk menubuhkan satu jawatankuasa siasatan dalaman yang disediakan Majlis Sukan Negara MSN dengan penglibatan anggota bebas berhubung pembatalan penyertaan dan kemenangan Muhammad Ziad di tamasya berkenaan. Kali terakhir beraksi dalam perlawanan kompetitif 2 tahun lalu pada Tamasya Sukan SEA Filipina. Itulah hakikat yang mengiringi cabaran skuad bola sepak wanita negara yang memulakan misi memburu tempat ke pusingan akhir Piala Asia 2022. Lawan yang dihadapi aksi pertama kumpulan H malam ini bukan calon-calon pasukan jaguh Asia Tenggara, Thailand. Sudah tiba di Palestin sejak Rabu lalu. Skuad negara mula menyesuaikan diri dengan sesi latihan yang dirangka jurulatih Jacob Joseph. Begitupun beliau sedar kesukaran yang akan dihadapi berdepan Thailand meskipun mengakui tidak mengetahui kekuatan lawan berikutnya, pasukan tuan rumah Palestin. With Thailand, we know Thailand is a very strong team. They mean we must play more on a tactical, that means it's more defensive. They mean I already played last time with Thailand. It's a big margin we lost to them. And with Palestine, I don't know. The Palestine team actually, how they play, what style and everything, I don't know. Bagi pemain, meskipun akur dengan persiapan singkat iaitu tidak sampai sebulan, semangat untuk menampilkan persembahan terbaik tetap membara. We will always do our very best for the country and we will play our very best because I think we came here to win. We came here with a positive mentality. Skuad negara dijadual menentang Thailand jam 8.30 malam ini di Stadium Faisal Al Husaini, Tebing Barat sebelum menentang tuan rumah Palestin Rabu ini. Kemenangan ke atas jaguh Spanyol Barcelona pada aksi sulung Liga Juara-Juara Eropah musim ini nyata menyemarakkan semangat Bayern Munich mengharungi Liga Domestik. Pada aksi kelima Bundesliga, Bayern membelasah pasukan bawahan VfL Bochum 7-0. Beraksi di tempat sendiri, seawal minit ke-17, Bayern di depan menerusi jaringan Leroy Sané. Ini disusuli dua lagi jaringan dalam tempoh 5 minit menerusi Joshua Kimmich dan Siak Gnabry. Jaringan sendiri pemain Bochum Vasilis Lampropoulos 3 minit sebelum rehat menyaksikan Bayern selesa mendahului 4-0 pada babak pertama. Selepas rehat, Bayern menambah 3 lagi gol bermula dengan jaringan Robert Lewandowski pada minit ke-61. 4 minit kemudian Kimmich menjaringkan gol kedua peribadi dan Eric Maxim Choupo-Moting melengkapkan pesta gol tuan rumah pada minit ke-79.
Sementara itu, kemenangan besar turut dicipta kelab sensasi Ajax Amsterdam pada saingan Eredivisie Belanda. Menerima kunjungan Cambuur, Ajax garang mencipta 4 gol pada babak pertama dengan David Neres antara yang tersenarai selaku penjaring. Bersambung selepas rehat, ketejaman Ajax terus sukar disekat Cambuur menerusi tambahan 5 gol bermula dengan jaringan Dusan Tasik pada minit ke-60 dan Neres yang menjaringkan gol kedua peribadi pada minit ke-84 memastikan keputusan penuh 9-0 milik Ajax. Aksi slackline dilakukan akrobatik profesional di Monumen ikonik Paris, Perancis mengakhiri buletin didik malam ini. Saya Khairi Hazam Muhammad Asri. Salam hormat dan Assalamualaikum.